صلي عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صلي على محمد، السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا. ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي. أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك.
بخير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sihat-sihat belaka, khusus kepada para panelis kita pada malam ini, dan juga pada malam ini kita dapat ke udara on air sekali lagi di dalam program forum santai ataupun sembang santai kita pada malam ini, iaitu kita dibawakan tetamu panelis yang hebat-hebat belaka. Alhamdulillah, permulaan sekali orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Saya pun sebenarnya rasa kalau orang Kelantan royak puguh kawai malam ni. Malam ni rasa seronok dan rasa juga kerdil dengan orang-orang hebat yang ada pada malam ini, insya-Allah. Wabil khusus kepada Al-Fadilah Ad-Da'iyah Ustazah Asma Harun serta suaminya
yang bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah baik. Subhanallah. Cantik gambar belakang tu. Itulah. Nak lepaskan rasa rindu kita pada Kaabah, pada Mekah. Masya Allah. Ya, insya-Allah, mudah-mudahan dengan sebab kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Taala, Allah akan kembalikan kita balik ke Baitullahil Haram, insya-Allah. Dapat menunaikan ibadah haji dan umrah, walaupun tahun ni kita tak dapat, tapi mudah-mudahan perasaan kita lebih kuat dekat dengan Kaabah daripada hati kita yang dekat dengan Kaabah. Maksudnya kadang-kadang berapa ramai orang yang dekat dengan Kaabah tapi hatinya tak dekat dengan Kaabah. Jadi alhamdulillah, moga-moga al-fadilah ustazah dan suami dia gambaran tu, mudah-mudahan kita semua bersangka baik dengan Allah, Allah kembalikan kita balik ke Mekah Al-Mukarramah, insya-Allah. Dan yang kedua panel kita iaitu al-fadil ad-da'i ilallah, al-ustaz. Ustaz dah sampai tahap doktor, Ustaz. Masya Allah. Dr. Nazrul Nasir, insya-Allah kita sama-sama pernah menyelam dan tak tahulah menyelam ke ataupun meminum air Sungai Nil Mesir, insya-Allah. Jadi alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Nazrul? Zayyukum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masya-Allah. Kedua-duanya orang yang selalu kita lihat di di kaca televisyen ataupun di kaca alam maya. Tapi pertemuan kita pun alam maya juga. Ana berharap satu hari nanti dapat bertemu secara realiti, insya-Allah. Jadi alhamdulillah malam ni kita ditemukan. Untuk makluman semua, para penonton, musyahidin semua, kita pada malam ini kita dibawakan oleh penganjur kita iaitu ARG, Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group, dan juga Nur Muhibbin Consultant, iaitu pada malam ini insya-Allah kita nak kongsi bersama-sama dalam satu topik. Yang topik ini berkaitan dengan agama Islam ataupun syariat ataupun tarbiyah agama Islam ini yang indah, sunnatul mutahharah, Islam yang sangat hanif, dinul hanifah muslimah. InsyaAllah kita semua menjadi orang yang muslim yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Taala dunia dan akhirat. Jadi pada malam ini kita akan mendengar, kita akan berkongsi topik pada malam ini iaitu didik anak sesuai dengan zamannya. Adakah benar statement itu? Renung-renungkanlah. Jadi insya-Allah kita akan mendengar perbincangan yang hebat insya-Allah yang akan dibawa khas kepada kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan audience, para penonton dapat mendengar kupasan yang sangat baik insya-Allah. Ini belum lagi tapi sangka baik tinggi sangat kepada kedua-duanya. InsyaAllah alhamdulillah. Kita mungkin kalau boleh sedikit, mungkin kita nak kenal lah, orang Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Jadi Al-Fakir mulakan diri sendiri, dibesarkan di Taman Desa Keramat, Selangor. Tapi Selangor boleh, Kuala Lumpur pun boleh. Sebab Taman Keramat ni dia memang ada dua-dua. Dan juga mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Keramat, kemudian menyambung pengajian di di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Selangor. Kemudian menyambung pengajian, pernah menyulam sedikit semasa mengambil SPM, kemudian pergi ke Balai Dakwah Islamiah Jeram, Kuala Selangor. Kalau kenal Ustaz Haslin, hari ini sebut Ustaz Haslin Bollywood, itu guru Al-Fakir masa dulu belajar dekat tahfiz sana. Kemudian menyambung pengajian ke Darul Quran Kuala Kubu, tapi cawangannya di Melaka. Kemudian sambung belajar ke Darul Mustafa Hadramaut Tarim, Yaman. Kemudian mengambil
barakah ulama-ulama Mesir, lebih kurang hanya setahun setengah saja. Orang kata ada orang kata celup, tapi macam mana pun dia punya ilmu yang mahal daripada Mesir tu rasanya tak dapat nak ambil banyak lagi. InsyaAllah mudah-mudahan satu masa nanti kalau boleh pergi dengan Ustaz Nazrul bawa Ana sekali lagi dengan Ustazah suami sekali kita pergi rombongan insya-Allah. Jadi insya-Allah kita dengar daripada Fadilah Ustazah Asma sedikit baidat diri. Okey, subhanallah. Saya Asma binti Harun, dilahirkan di Terengganu, Kampung Batu Enam, 37 tahun yang lepas, pada bulan September 22 bulan. Alhamdulillah pendidikan awal di Pasti, gitu Ustaz. Lepas tu sekolah rendah Darul Taqwa, kemudian sekolah Muhammadi, sekolah Tungguni Abdul Aziz iaitu sekolah Darul Anwar, kemudian sekolah Muhammadi Lil Banat Kota Baru Kelantan, kemudian menyambung Kuza dalam bidang syariah, kemudian ke Mesir juga dalam bidang syariah, Al-Azhar di Iskandariah, kemudian master juga dalam sambung master di OUM dalam pengajian masih Islamic Studies umum saja. Subhanallah, Ustaz Al-Fadhil Ad-Da'i Ilallah, tuan guru, saya anggap tuan guru jugalah, tuan guru Syekh Ustaz Ahmad bin Syadan, pengalaman yang begitu jauh, merantau, belajar di Tarim, Yaman dan sebagainya. Sebenarnya keturunan moyang saya pun daripada Yaman. Maksudnya ada keturunan sana lah. Tu Guru Haji Abbas tu ayah, maksudnya ayah moyang lah kan, moyang daripada sana, Masya Allah, Allahu Akbar. Saya sebagai ucapan aluan lah sikit boleh ya Ustaz? Ya, apa dia? Pantun ke apa kan? Oh, pantun ke apa semua boleh ya? Saya sangat rasa segan, debaran tu luar biasa pada malam ini. Antaranya kehadiran bersama Tuan Guru Syekh Ustaz Nazrul Nasir Al-Fadhil Ad-Da'i Ilallah, subhanallah. Jadi jemputan ARG Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group Kuala Lumpur Selangor ini kami terima dengan rasa rendah hati, rendah diri, subhanallah. Jadi mudah-mudahan kami dapat belajar banyak daripada Ustaz Ahmad bin Syadan sendiri dan juga Tuan kita Ustaz Nazrul Nasir, Dr. Ustaz Nazrul Nasir. InsyaAllah, subhanallah, itu sahaja. InsyaAllah. Amin. Amin. Kami diberikan anak 7 orang setakat ni, alhamdulillah. Okey. Masya Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Memang nanti nak kena tanya anak juga ni. Sebab yang nak berbualkan ni pasal anak. Jadi alhamdulillah telah dikongsi bersama Al-Fadilah Ustazah Asma, dan kemudian kita ingin mendengar perkenalan diri iaitu Al-Fadil Ad-Da'i Ilallah Ustaz Nazrul Nasir. Tafadhal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syadan, juga kepada Fadilah Ustazah Asma Harun yang dengar nama aja sebelum ni. Dan alhamdulillah pada malam ini, dan juga sama Ustaz Ahmad Syadan pun sama, dengar nama saja. Tak pernah jumpa lagi depan mata. Oh, ni first time kita bertemu Masya-Allah, mudah-mudahan pertemuan nanti mengenai insya-Allah. Nanti kita bertemu live nanti insya-Allah. InsyaAllah. Live betul ni. Kemudian sebagai pengenalan diri saya berasal daripada Kedah Darul Aman di kampung Tongklu, negeri Kedah, dan dilahirkan pada 17 hari bulan April, dan kemudian sebelumnya saya belajar di sekolah kebangsaan Datin Fatimah. Sebelum tu pasti, kemudian di sekolah kebangsaan Datin Fatimah, kemudian ke sekolah kebangsaan Panglima Awang, kemudian saya ke sekolah menengah kebangsaan agama Bali, dan pada tingkatan 4 saya masuk ke Kolej Islam Sultan Alam Shah Kisas, dan setelahnya saya melanjutkan sebentar pengajian setelah SPM ke Pondok Tuan Guru Haji Abdullah Bukit Lada, dan kemudian
setelah STAM, saya melanjutkan pengajian ke Pondok Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah di Kelantan. Kemudian setelahnya saya ke Mesir. Dan berada di Mesir lebih kurang 16 tahun. Masya Allah. Paling lama. Dah syariban Nil ni sebagai mukhtalid bilahmi wa din. Masya-Allah. Dan kemudian pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala telah menguji kami satu keluarga, ayah yang tercinta dijemput oleh Allah Taala. Seminggu ataupun 2 minggu setelah saya sampai ke Mesir, dan kemudian saya pun tak pasti lagi ni, tapi keputusan besar saya kemungkinan saya akan berada terus di Mesir, Allah. Subhanallah. Sekarang ini dalam proses untuk membina pusat pengajian saya lah di Masya-Allah. Insya-Allah. Pondok daripada ustazah, daripada suami, dan kemudian daripada Ustaz Syahdan dan semua pendengar. Semoga Allah Ta'ala berkati. Dan nama pondok ataupun pusat pengajian saya ni Az-Zawiyah An-Nasiriyah, sempena nama ayah saya. Masya-Allah. Kemudian saya tak ada doktor lagi. Ustaz Ahmad Syahdan saja. Doa. Ya, amin. Amin. Dia yang melihat antum semua tengah mendoakan. Ya Rabb. Ini cantiknya kepada semua yang melihat. Ini cantiknya Islam. Islam memang menganjurkan kepada teman dengan teman saling puji memuji, saling muliakan di antara satu sama lain. Kalau tidak bermula dengan para asatizah, tidak bermula dengan para pendakwah, memuliakan di antara satu sama lain, walaupun perbezaan umur mungkin, perbezaan negeri, perbezaan tempat belajar, tetapi apabila kita saling memuliakan satu sama lain, menjadi satu tarbiyah kepada para pengikut kita ataupun para hari ini sebut follower lah. Ini Ustaz Fadil, Ustaz Nazrul, Ustazah Asma memang paling di antara paling banyak followers. Jadi kalian lihatlah, semua pencinta-pencinta mereka berdua, lihat bagaimana tawaduk, bagaimana di antara satu sama lain. Perlu ada sifat begini. Jadi insya-Allah Ustazah punya suami Ustaz apa nama tak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Ahmad bin Syahdan Ad-Hanurami. Alhamdulillah. Lumayan banyak ilmu, tingginya ilmunya, masya-Allah. Yang dimuliakan Ustaz dan dikasihi Ustaz Nazrul Nasir Al-Azhari ya Ustaz. Semuanya Al-Azhari. Saya pula Tengku Fazli bin Tengku Yahya Al-Besuti. Oh, Besuti ya. Asal Besut. Masya-Allah. Orang ingat saya orang Negeri Sembilan, tak keluar Besut. Bila kecek tak keluar Besut. Masalah. Okey, sedikit daripada saya dah bekerja di UniKL selama 14 tahun. UniKL MySet di Melaka. Di Melaka tu bidang engineering. Jadi ilmu tentang yang kita bincangkan mungkin kurang sedikit, apapun insya-Allah kita cuba belajar dan juga berkongsilah daripada Ustaz Ahmad bin Syahdan dan juga Ustaz Nazrul Nasir, insya-Allah sama-sama ada manfaat untuk kami mempraktikkan di dalam rumah tangga kami terhadap anak-anak kami, insya-Allah. Moga-moga apa yang kami impikan terhadap anak-anak menjadi kenyataan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sedikit kenalan. Yang penting malam ni kita nak dengar ilmu daripada Ustaz Nazrul Nasir dan juga Ustazah Asma, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita bermula dengan round pertama. Alhamdulillah, kita telah mengetahui bahawasanya Islam ini agama yang indah. Islam ini agama yang cantik. Islam ini agama yang mulia. Kenapa kita kata agama yang cantik, agama yang indah, agama yang mulia? Sebab yang menurunkan agama itu adalah pemiliknya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan letakkan agama itu melainkan kepada ahlinya.
dan ahlinya kita tahu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang kadang diizinkan oleh Allah SWT atau dikurniakan oleh Allah SWT rezeki sehingga mendapat cahaya mata, mendapat anak, maka anak ini adalah menjadi amanah daripada hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Maka kita perlu mengetahui apakah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan anak itu sekadar hanya diberikan kepada sebuah keluarga, iaitu ayah dan ibu, sepasang suami isteri mendapat seorang anak, maka anak itu dijaga ataupun dipelihara sampai dia besar saja. Tidak ada tujuan dalam hidup yang sebenar. Jadi oleh sebab itu Islam mesti ada garis panduan. Dan kenapakah Islam meletakkan garis panduan untuk kita menjaga anak tersebut ataupun memelihara anak tersebut dengan penterbihan? Apakah tugas penterbihan dalam kehidupan sebuah kekeluargaan itu? Wahai ustazah yang mempunyai kebijakan di dalam ilmu penjagaan anak, kerana anak sudah ada 7 orang, jadi bukan calang-calang orang ni, bukan biasa-biasa ni. Baik, tafadhali Ustazah Asma. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati kepada ahli panel bersama, seterusnya kepada ustaz moderator, seterusnya kepada para muslimin muslimat, mukminin mukminat, ibu ayah serta anak-anak yang turut hadir pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita bakal membincangkan satu tajuk yang sangat penting dan sangat sesuai yang perlu kita bincangkan, iaitu berkaitan dengan didik anakmu sesuai zamannya. Didik anakmu sesuai zamannya. Subhanallah, merujuk kepada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari 1385, Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa maksud setiap anak yang dilahirkan adalah di dalam fitrah, suci bersih. Bila sebut fitrah, ia merujuk kepada agama Islam itu sendiri. Maka kedua ibu bapanya lah yang mencorakkan anak tersebut, sama ada menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maksudnya, setiap anak, setiap bayi yang lahir di bumi Allah ini, walaupun lahir daripada perut ibu ayah yang musyrik, maksudnya orang kafir sekalipun, anak itu memang lahir suci dan bersih fitrah. Fitrahnya adalah Islam. Fitrahnya tidak ada dosa. Fitrahnya adalah memiliki hati yang baik. Namun bila anak itu semakin membesar, sama ada anak itu akan dicorakkan kekal di dalam fitrah, iaitu Islam, ataupun corak itu bertukar mengikut didikan, tarbiyah yang Ustaz sebutkan tadi itu oleh ibu bapanya, sama ada mengikut dari sudut akidah ataupun dari sudut akhlak ataupun dari sudut cara hidup, mengikut jejak langkah Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Yang kita bimbang sekarang ini, memang ibu ayah kita, ibu ayah yang Muslim sekalipun membesarkan anak kekal Muslim, tetapi cara hidup, cara berpakaian, cara bercakap, cara berhibur, cara makan, cara beriadah, cara menuntut ilmu, mengikut jejak langkah Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maksudnya hari ini, banyak didikan yang lari daripada didikan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya lari daripada fitrah yang sebenar. Subhanallah.
Jadi subhanallah, berdebar tu lain macam sikit ni Ustaz ni. Tiba-tiba macam formal sangat kan. Tak jadi santai. Okey, saya tengok Ustaz Nazrul angguk-angguk tu saya lega sikit lah. Saya takut kalau tiba-tiba Ustaz Nazrul ngeleng-ngeleng tu kan. Saya tegur senang terus idea nanti. Jadi kalau saya salah mohon ditegur. Subhanallah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, ibu ayah para penonton sekalian, Masya Allah, biasa kita dengar kata-kata tersebut. Kata-kata yang disebut, didiklah anakmu sesuai zaman. Jadi di sana ada juga salah faham lah di kalangan masyarakat kita mengatakan tersalah sebut bahawasanya itu adalah hadis Nabi SAW. Dan di sini antara kalimah ataupun ayat yang menyebut ataupun yang berkaitan dengan ayat tersebut antaranya alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna li zamani ghairi zamanikum. Yang pertama. Yang kedua, la tujribu auladakum ala adatikum faqad khuliqu li zamani ghairu zamanikum. Okey, dua-dua ayat ini nanti kita akan bacakan terjemahan. Dua-dua ayat ini dikatakan lafaz daripada Khalifah Umar Al-Khattab. Perbincangan ulama mengatakan bukan datang daripada keduanya. Maksudnya sanad itu tidak kuatlah. Wallahu a'lam. Bahkan ada yang menyandarkan kepada kalam-kalam hukama yang lain. Tapi kata-kata itu ada manfaat dan ada kebenarannya. Kata-kata yang dibacakan tadi membawa maksud didiklah, yakni persiapkanlah anak-anakmu atas hal yang berbeza dengan keadaanmu sekarang. Kerana mereka adalah makhluk yang hidup untuk suatu zaman yang bukan zamanmu. Ayat yang kedua tadi yang dibacakan, janganlah kamu memaksa anakmu mengikut yang bukan zamanmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi di sini sebagai mukadimah sebagai mukadimah dan juga menjawab sedikit persoalan yang ditanyakan oleh Ustaz Moderator. Cabaran dalam mendidik anak-anak pada hari ini sangat mencabarlah, sangat berat. Berbanding kalau kita ingat zaman kita kecil dulu, walaupun mungkin berbeza 20 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas, tapi perbezaan cabaran mendidik itu sangat luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kalau kita merujuk tentang pesan Nabi SAW, saya berikan beberapa cabaran lah. Cabaran ini telah disebutkan oleh Nabi SAW lebih daripada 1400 tahun yang lepas. Maka bila kita sedar cabaran ini yang dihadapi dalam proses kita mendidik anak-anak, kita akan tahu ilmu apa yang patut dibekalkan kepada anak-anak. Maksudnya kita perlu mendidik anak dan membekalkan ilmu yang anak-anak kita boleh survive. Anak kita boleh kebal, boleh akidah dia tetap terjaga. Walaupun laju mana pun bumi ini berputar. Jadi kita kena merujuk kepada cabaran yang telah disebut oleh Nabi SAW. Antaranya dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya akan tiba suatu saat yang mana seluruh bangsa di bumi ini, di dunia ini akan mengerumuni kamu, yakni siapa? Umat Islam. Seperti orang yang lapar mengerumuni hidangan. Bayangkanlah betapa rakusnya sedang lapar mengerumuni hidangan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Adakah ketika itu umat Islam sedikit, kami sedikit? Rasul menjawab, tidak. Bahkan kamu begitu banyak. Namun kerana kamu ditimpa dua penyakit, iaitu yang pertama penyakit al-wahan, disebutkan al-wahan itu, iaitu yang pertama penyakit hubbud dunia, cinta ke dunia, wa karahiyatul maut, dan juga takutkan kematian. Jadi ini dua penyakit yang mana Nabi sebut akan ditimpa oleh umat akhir zaman, dan kita lah umat akhir zaman. Tidak ada lagi umat selepas kita, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, dan benar-benar penyakit ini menimpa diri kita, bahkan anak-anak kita. Jadi bagaimana pendidikan yang sewajarnya kita berikan sesuai zaman, bagaimana kita nak mendidik anak kita supaya tidak menjadikan dunia sebagai cintanya yang paling utama, tidak menyembah dunia dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana kita nak menyiapkan diri kita dan anak-anak supaya tidak takutkan kematian.
kerana ketakutan tidak membawa apa-apa, melainkan kita melatih dan mendidik anak supaya melakukan persiapan untuk menghadapi kematian. Takut itu memang fitrah lah, semua orang takut. Kalau tanya, saya pun takut. Tetapi berbeza ketakutan yang dididik dengan ketakutan yang datang daripada nafsu. Jadi dengan persiapan. Pendidikan antaranya bawakan anak menziarahi kubur, membiasakan bercakap tentang kematian, tetapi adalah satu proses untuk pergi kepada negeri yang lebih abadi dan sebagainya. Jadi pendidikan berkenaan dengan tidak cintakan dunia, itu kita kena kupas panjang lagi. Apakah bentuk pendidikan supaya anak kita tidak cintakan dunia? Antaranya saya pernah dengar kalam daripada kalam sahabat Nabi SAW. Sekiranya kamu tidak mahu anakmu memiliki hati yang keras. Saya lupa ya ni kalam siapa. Sekiranya kamu tidak mahu anakmu memiliki kekerasan hati, maka elakkan berbicara tentang dunia di hadapan anak-anakmu. Kadang-kadang kita bincang tentang anak, tentang duit, tentang belanja, tentang nak beli itu, nak beli ini. Anak-anak yang masih hatinya masih lembut dan sebagainya. Selalu mendengar ibu ayah bercakap tentang dunia, tentang hal-hal dunia. Mungkin tentang kira duit, untung ke apa ke. Kalau boleh ibu ayah, cuba elakkan daripada bincangkan tentang dunia di hadapan anak-anak kita. Subhanallah. Dan yang terakhir saya ingin membacakan hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, yang pertama, terlalu banyak bersukaria, terlalu banyak hiburan. Subhanallah. Ini cabaran kita hari ini, bagaimana kita nak mendidik anak supaya berhibur menurut Islam. Yang kedua, Nabi sebut terlalu bermewah. Bahkan hari ini ukuran kejayaan dijadikan ukurannya adalah dari sudut kemampuan memiliki harta dan sebagainya. Dinilai dari sudut rumah, kereta. Bahkan kalau kita perhatikan anak-anak kecil hari ini pun dah tahu membezakan. Wah, hebatlah kereta tu. Wah, besarlah rumah tu, syoknya. Wah, barang ni ori tak ori. Maksudnya perbualan anak-anak kecil kita pun menunjukkan hubbud dunia, cintakan dunia, mengagungkan dunia dan sebagainya. Ini cabaran kita. Yang ketiga, Nabi sebut mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Na'udzubillah min zalik. Yang keempat, penipuan dalam merebut harta benda dunia. Yang kelima, saling marah memarahi. Dan yang keenam, dengki mendengki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Jadi lebih kurang dalam 6 cabaran lah yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang kedua ini. Dan 2 cabaran tadi, hubbud dunia, cintakan dunia dan takutkan kematian. Jadi bila kita tahu penyakit yang akan menimpa kita dan juga anak-anak kita, maka kita harus sedar apakah silibus ataupun bentuk tarbiyah pendidikan yang perlu kita berikan kepada anak supaya anak kita selamat, boleh survive, akidah terjaga, akhlak terjaga, matlamat jelas untuk dapat redha Allah, untuk dapat husnul khatimah, untuk dapat syurga. Mudah-mudahan kita semua dapat masuk syurga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Mungkin apa ni, Encik Suami, saya panggil Encik Suami bila live, boleh tambah sikit. Kemudian kita pergi kepada Baik. supaya reka. Ustaz tambah sikit. Sikitlah, 2 minit Ustaz. Ya. Okey, insyaAllah. Jadi kenapa Islam ada satu sistem pendidikan yang sangat menarik ataupun lengkap, tidak lain tidak bukan adalah mengembalikan semua hati ini kepada Allah sebagai pencipta kita. Dan insyaAllah bila mana hati ini kembali kepada Allah, insyaAllah kita mendapat satu matlamat, mencapai satu matlamat, iaitu pengakhiran yang sempurna ataupun yang kita inginkan, iaitu kembali ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tidak lain tidak bukan, kita kena kembali kepada bagaimana Nabi mengajarkan kepada para sahabat, bagaimana sebagai contoh role model terbaik, sebagai seorang pendidik yang teragung. Dan begitulah kita, salah satu cara bagaimana kita menghadapi ataupun menjadi model kepada anak-anak kita melalui zaman-zaman yang sangat mencabar ini. Antaranya dalam hadis yang
daripada hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda yang bermaksud diriwayatkan oleh Sayyidina Ali ketika menyifatkan majlis Rasulullah SAW, beliau berkata, adalah baginda memberikan kepada setiap orang yang hadir pada majlisnya akan bahagian masing-masing. Setiap orang yang hadir dalam majlis baginda merasakan, yakni menyangka bahawa sesungguhnya tidak seorang pun yang lebih dimuliakan oleh Rasulullah SAW melebihi dirinya sendiri. Masya Allah. Maksudnya, Nabi memberikan penumpuan yang sama rata yang menyebabkan semua pendengar merasakan bahawa dialah yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita boleh apply dalam keluarga kita? Kita kena mengambil berat, memberi kasih sayang kepada anak-anak kita dengan sama rata. Tidak terlebih yang ini, tidak kekurangnya ini. Maksudnya. Sebab apa? Kadang kasih sayang yang ditonjolkan kepada anak-anak kadang berlainan di depan mereka, menyebabkan timbul rasa kurang senang di kalangan mereka, menyebabkan mereka rasa ayah, ibu tidak memberi perhatian yang sewajarnya kepada mereka, lalu mereka mencari perhatian yang lain. Di zaman sekarang yang ada Facebook, ada IG, ada Instagram dan sebagainya, mereka suka mendapat pujian daripada kawan-kawan dan sebagainya, mereka suka mendapat perhatian daripada kawan-kawan dan sebagainya. Akhirnya anak kita dipuji dan juga diberi perhatian, mungkin kasih sayang daripada orang yang mereka tidak kenal, yang menyebabkan sesuatu yang tidak ingin berlaku. Akibat kerana kegagalan kita memberi rasa sayang atau rasa kasih kepada anak-anak dengan sewajarnya. Dan itu salah satu. Yang keduanya, bagaimana kita menteladani anak-anak melalui cara kita berkomunikasi dengan anak-anak, iaitu cara kita pegang bahu. Rasulullah SAW menganjurkannya daripada riwayat Bukhari dan Tirmizi. Saya baca yang pendek saja daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW pernah memegang bahuku lalu bersabda, jadilah kamu di dunia seperti orang kelana asing, bahkan sebagai orang yang merentas pada satu jalan, dan anggaplah dirimu sebagai salah seorang penghuni kubur yang telah mati. Maksudnya komunikasi atau teknik komunikasi yang kita boleh amalkan dalam keluarga adalah bagaimana kita memegang bahu agar tersentuh. Bukan sekadar anggota badan, tapi hati ke hati anak kita. InsyaAllah moga-moga anak-anak kita boleh memahami apa yang kita impikan ataupun apa yang kita nasihatkan kepada mereka. Wallahualam, saya sekali itu sebagai tambahan. Yang lebih penting kita dengar daripada Ustaz Nazrul Nasir, insyaAllah. Wallahualam. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Tak tahu pula kita punya malam ni dah jadi 4 orang. Dah jadi 3 panelis. InsyaAllah. Alhamdulillah. Pihak penganjur kata, tak apa Ustaz, alam maya. Oh, kita tak tahu orang bangun, orang keluar. Tapi yang penting dekat skrin Facebook lebih kurang 1,500 orang melihat program ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang anda dapat tahu katanya bukan hanya pelajar, hanya orang Malaysia saja, hatta orang luar daripada Malaysia, khususnya mahasiswi Universiti Al-Azhar. Jadi Al-Azhariyun kulluhum ma'ana. Jadi alhamdulillah, agaknya sebab Ustaz Al-Fadil Adai ilallah, Ustaz Nazrul Nasir ni, mereka hendak melihat tuan gurunya dah sampai ke Malaysia. Ustaz ada di Kedah ke? Ya, di kampung saya. Kampung, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan dakwah Ustaz di Kedah, di kampung sendiri. Di tempat dibesarkan. Ana pun dibesarkan di Taman Keramat. Sebab tu Majlis Taklim Darul Muhibin berada di Taman Keramat. Sebab orang kata tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat bermandi-mandi sewah. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Ustaz Al-Fadil, Ustaz, anak ada berapa? Boleh tanya? 3 orang. 3 orang. Sama lah kita. Tapi anak-anak semuanya boys. Ini seorang lelaki. Ya baik. Ustaz, ini kita nak menyentuh diri kita sendiri, Ustaz. Ya. Sebab kebanyakannya, sebab Ustazah pun dah sebut tentang
mukaddimahnya dah masuk isi terus. Wah, ya. Semacam soalan kedua dah. Jadi Al-Fadhil Ustaz, kita ni orang lelaki. Ya. Kita ayah. Kadang-kadang kita tengok selalunya bila anak mesti kat ibu je. Seperti macam seakan-akan anak tak kenal bapa ataupun bapa tak kenal anak. Sedangkan Islam bagaimana, Ustaz? Adakah Islam itu hanya diserap penterbiahan hanya pada seorang ibu, mamanya, maminya, ataupun perlu berkongsi di antara ayah dan ibu, ataupun ayah perlu menjaga anak lelaki dan ibu perlu menjaga anak perempuan. Kalau masa anak belajar dekat Hadramaut, kebanyakan anak lelaki ni bawa ayahnya yang bawa. Yang ibu pula maknya yang bawa. Tapi macam mana yang cantiknya, Ustaz? Mungkin kita kena cakap dalam bentuk Malaysia juga. Malaysia tak sama dengan Mesir. Malaysia tak sama dengan Yaman. Tafadhal mashkura ma'jura. Jazakumullah khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan, lagi saya kasihi Al-Fadhil Ustaz moderator pada malam ini. Saya muliakan, lagi saya hormati Fadhil Ustazah Asma Harun dan juga suaminya yang tercinta. Saya yang tak letak isteri saya sebelah ni. Saya jadi 4 orang ahli pula lagi. Jadi gurau saja. Yang pertamanya yang kita ingin, yang ditanyakan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syahdan, iaitu dilihat oleh masyarakat kita seolah-olah ibu sahaja yang mengambil peranan yang besar dalam mendidik dan juga memberikan perhatian kepada anak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebenarnya Islam telah menggaris aturkan tentang perkara ini dengan sangat baik. Ayah juga punya peranan yang besar dalam mendidik anak-anak. Bukan hanya ibu sahaja yang dipundakkan, berikan tanggungjawab untuk mendidik anak-anak. Karena ayah, mungkin kita terpengaruh dengan pepatah yang sering kita dengar, yang ibu ini adalah madrasahnya. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Ramai yang selalu dengar macam itu. Betul tidak kan? Selalu dengar ibu ini adalah madrasahnya anak yang pertama. Sebelum anak-anak ini masuk ke madrasahnya yang dididik oleh para guru. Jadi kalau ditanya kepada saya, pernah ditanya sekali kepada saya dalam satu majlis, kalau ibunya adalah madrasah, ayahnya siapa? Ayahnya jadi apa kalau ada ibunya madrasah? Maka saya menjawab, kalau ibunya madrasah, maka ayahnya adalah mudirnya. Mudir yang mendirikan madrasah. Masya Allah. Awi. Madrasah tidak akan boleh berjalan dengan baik kalau tidak disusun atur, kalau tidak diberikan perhatian oleh mudirnya. Karena mudir yang akan memberikan sistem, yang akan menunjukkan manhaj dan juga cara bagaimana untuk mendidik anak di keluar dan juga menjadi seorang yang berguna kepada umat itu. Karena itu Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya beliau Bughiyatu Al-Ikhwan wa Riyadatis Sibyan, kitab yang sangat masyhur yang saya kira Ustaz Ahmad Syahdan dah khatam kitab ini di Yaman. Allahuakbar, jauh lagi. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Ramli, ahli Mesir, dan disyarahkan oleh Al-Imam Basaudan, ulama daripada Hadramaut, alim kabir. Yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah. Imam Ramli mengatakan bahawa fayanbaghi likulli jaddin wa abi wa qayyim al-hakim ta'dibu sabi li'annahu amanatun 'indahum wa qalbuhu yaqbalu ta'dibuhum. Cuba tengok di sini ta'dibahum. Apa yang disebut oleh Al-Imam Ramli? Fayanbaghi likulli jaddin wa abi. Maka sepatutnya bagi setiap datuk dan juga ayah. Ini menunjukkan bahawa yang mengambil perhatian dan juga yang menjadi tanggungjawab untuk mendidik anak-anak, yang pertama dipundakkan kepada, kalau tidak ada ayahnya, maka datuknya adalah yang mengambil tanggungjawab. Wa qayyimil hakimi ta'dibus sabi. Dan juga kalau tidak ada datuk, kalau tidak ada ayah, maka yang mengambil tempat tersebut adalah hakim, yakni pemerintah pada waktu itu. Cuba bayangkan tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, betapa besarnya kedudukan anak ini dalam agama Allah Ta'ala, perhatian yang diberikan oleh agama Allah Ta'ala.
Sehingga pemerintah disebutkan oleh Al-Imam Ramli, ini adalah kewajipan mereka untuk memerhatikan dan juga mengambil perhatian terhadap anak. Jadi karena itu anak-anak yatim di dalam Islam tidak akan diberikan, tidak diabaikan. Itu saya tertarik mendengar kalam Al-Imam Al-Syekh Muhammad Ratib Nabulsi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahawa al-yutmu haqiqatan, yatim yang hakiki adalah orang-orang yang abuhu ummuhu mashghul, abuhu mashghul wa ummuhu mashghulah. Maknanya yatim yang hakiki adalah bapaknya yang sibuk sehingga tidak sempat untuk memberikan perhatian kepada anak-anak, dan juga ibunya yang sibuk yang tidak sempat memberikan perhatian anak-anak kepada anak-anak mereka. Bukan yatim orang-orang yang mana kematian ibunya, kematian ayahnya, tapi yang yatim yang sebenar adalah yang tidak diberikan. Karena itu kata Imam Ramli, li'annahu amanatun 'indahu, karena anak ini adalah amanah kepada mereka. Siapa kepada mereka tadi? Kepada datuknya, kepada ayahnya, kepada para pemerintah, untuk mengambil perhatian terhadap anak-anak tersebut. Wa qalbuhu yaqbalu ta'dibahu, karena hati mereka dan jantung hati mereka ini mampu untuk menerima ta'dib, yaitu pendidikan yang baik daripada ibu, daripada ayah, daripada datuk, daripada para pemerintah tersebut yang telah mengarahkan kepada pihak yang sepatutnya untuk mendidik anak-anak, khususnya kepada anak-anak yatim ataupun yang terpilih. Jadi karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, salah kalau kita katakan bahawa ayah tidak ada peran ataupun ayah serahkan sahaja kepada ibu. Sebaliknya, yang patut diberikan perhatian seperti yang disebutkan oleh Ustaz Ahmad Syahdan tadi, masing-masing mengambil peranan masing-masing. Si anak ketika mana telah mencapai umurnya yang sepatutnya untuk kita bersahabat dengan, itu kata para ulama. Para ulama mengatakan bahawa anak-anak kita ni la'ibuhu sab'atan. Sab'atan. Maksudnya bermain dengan anak kita selama 7 tahun. Jadi ketika umurnya 1 tahun sampai umurnya 7 tahun adalah tempoh untuk kita bermain dengan. Jadi salah kalau kata umur 7 tahun, 6 tahun kita dah nak hantar pergi ke mak. 5 tahun dah mula dah nak pergi suruh jadi ulama. Dia ingat anak dia Imam Nawawi. Yang si ayahnya bukan ayah Imam Nawawi. Dan umur 7 tahun dia dah nak anak dia jadi macam Imam Salahuddin Al-Ayyub. Dia nak anak dia jadi seperti Sayyidina Abu Bakar. Haji. Ini orang yang tidak hidup dengan realiti. Karena dia tidak melihat anaknya dan tidak melihat kepada si bapa. Maka kalau dia nak lahirkan anaknya seperti Imam Nawawi, dia kena jadi Imam Nawawi. Dia nak kena jadi ayah kepada Imam Nawawi. Itu kata para ulama, la'ibuhu sab'an. Ketika umurnya 7 tahun, 1 sampai 7 tahun, bermain dengan dia. Kemudian wasahibuhu sab'atan. Ataupun ta'adibuhu, adibuhu sab'atan. Didik mereka, ditegur mereka 7 tahun lagi. Maknanya berumur daripada umur 8 tahun sampai umurnya 14 tahun adalah waktu untuk didik. Maknanya kalau anak tadi mula menipu, mula bercakap tidak benar, maka pada waktu tersebut ditegur, diberikan perhatian. Bukan saya maksudkan pada sebelum umur 7 tahun tidak ditegur, tetapi diberikan ta'dib yang lebih tegas pada ketika mana umurnya 8 dan ke 14 tahun. Dan kemudian raqibhu sab'atan. Bermula umur 15 tahun sampai umurnya 21 tahun adalah waktu untuk kita memerhatikan gerak lima. Dan kemudian setelah itu kata para ulama, kemudian setelah mana kita melalui proses 7 tahun tersebut, maka lepaskan mereka. Mereka mampu untuk berjalan dengan sendiri pada waktu itu. Kalaulah kesemua ibu dan ayah mengambil perhatian dengan perkara tadi, maka insya-Allah akan lahir generasi yang mereka ini akan sentiasa ditakdir, sentiasa menerima untuk diberikan perhatian, sentiasa menerima untuk diberikan tunjuk ajar pada mereka. Karena apa? Karena mereka dididik begitu. Itu saya kagum dengan apa yang disebut oleh Ustaz Ahmad Syahdan tadi. Para ibu ayah di Yaman bawa anak-anak mereka yang lelaki dibawa oleh ayahnya, yang anak perempuan dibawa oleh ibunya. Kenapa? Karena pada waktu ketika mereka mula boleh bersahabat dengan kita, yang mula boleh melihat pada waktu tersebut segala gerak-geri kepada ayahnya yang menjadi model yang paling utama kepada anak tersebut, biasanya anak lelaki akan memerhatikan kepada ayah. Anak perempuan akan mula memerhatikan kepada ibu. Ini fitrah mereka. Anak itu yang paling hampir, itu yang paling dekat dengan mereka. Sebab tu kalau kita tengok
Kenapa anak kita suka pakai jubah? Karena ayahnya pakai jubah. Kenapa anaknya suka pakai kopiah? Dan dia suka tengok ayah dia pakai kopiah macam ni, dia pun nak pakai kopiah macam tu. Ayah dia pakai kasut macam tu, dia pun nak pakai kasut macam tu juga. Begitu juga si anak perempuan. Anak perempuan dia akan tengok apa yang dipakai oleh ibu. Karena tu khariqul adah, perkara yang mencari adat lah. Kalau kata si bapaknya memakai seluar pendek, si anaknya minat dengan jubah. Haji, ini memang sesuatu yang luar biasa. Tadi perlu diberi perhatian. Tapi biasanya yang kita lihat seperti kata pepatah Arab, para Arabi mengatakan bahawa hadza shibl min zakal asad. Ini anak singa ini adalah daripada si bapaknya singa. Karena mustahil singa anak musang dilahirkan oleh singa. Mustahil. Nah, anak keldai dilahirkan oleh singa. Mustahil pada adatnya. Tapi hadza shibl min zakal asad, maknanya anak singa akan lahir daripada singa. Mereka akan mengikuti dengan gerak-geri dan juga tunjuk ajar yang ditunjukkan oleh ibu dan ayah. Karena itu didikan ini bukan hanya serah kepada ibu. Cuma kita katakan bahawa ibu adalah tempat yang paling banyak. Karena ayah tugasnya besar. Karena tugasnya di luar lebih besar daripada tugasnya di dalam. Untuk ibu ni adalah dianggap sebagai menteri dalam negeri bagi satu kerajaan kekeluargaan. Dia menteri dalam negeri, dialah menteri kewangan, dia semualah. Dia nak kena tengok kewangan suami dia macam mana, anak-anak dia macam mana, kesalahan anak-anak dia bagaimana, dan semuanya menteri dalam negeri lah yang akan duduk di bawahnya ni, polis dan sebagainya, yang dia lah akan report kepada si bapa apa yang dilakukan oleh anak. Karena tu Al-Imam Ramli mengatakan bahawa wal ummu libniha tuhaddid bil adi. Nah, ibu kepada anaknya, dia akan memberikan ancaman kepada anaknya dengan menyebutkan ayahnya. Maksudnya kalau kata anak dia buat tak betul, si ibu akan kata, jaga nanti beritahu ke ayah nanti. Jadi perkataan tersebut tidak akan keluar. Melainkan menunjukkan bahawa si ayah tersebut juga punya peranan yang besar. Itu kata para ulama, kita kena jadi si ayah perlu meletakkan dirinya kepada anak-anaknya sebagai ayah yang bukan muhtaram sahaja, tapi mahbub, yakni anak yang dicintai oleh anak-anak. Bukan hanya sekadar muhtaram, yakni yang dihormati oleh anak-anak, tapi tidak dicintai. Karena kita tak mau jadi bos dalam keluarga kita. Kita nak anak kita mencintai kita. Kita nak ketika kita masuk ke dalam rumah, kita bertemu dengan anak-anak, ini adalah kegembiraan, ini adalah hari raya bagi anak-anak. Bukan keluarnya kita daripada rumah, ini adalah hari raya bagi anak-anak. Kalau kita keluar daripada rumah, anak-anak buat hari raya, maknanya ini ayah yang fashal. Ini ayah yang gagal dalam menjadi anak-anaknya. Karena dia tidak mampu untuk menjadi ayah yang mahbub, tapi menjadi ayah yang hanya muhtaram, yang makhuf, yang dibangi oleh si anak kepada ayah tersebut. Karena itu kedudukan ayah ini sangat besar. Karena ayahlah yang akan menjadi pemangkin utama. Ayahlah yang akan menyusun bagaimana anak ini akan menjadi generasi yang akan mendidik ataupun yang memberikan sinar kepada umat pada masa akan. Karena itu saya sangat tidak setuju kalau ada orang mengatakan bahawa semuanya diserahkan kepada ibu semata-mata dan ayah melepaskan tangan, tidak mengambil perhatian terhadap Allah. Masya-Allah. Ra'yukum jamil, kalamukum halwa. Halwa al-asal. Kalau Hadramaut asal madu doan. Kalau di Mesir apa Ustaz? Ini madu mansurah kata mereka lah. Oh, mansurah. Ya. Mansurah ni selalunya family pasangan ni kan selalu banyak. Ustazah dulu di Al-Azhar tinggal di mana? Ustazah tinggal di mana? Ustazah Bukan. Saya duk risau soalan selepas ni. Saya di Iskandaria, Alexandria. Iskandaria. Iskandaria. Zaujah Ustaz di Iskandaria. Masya Allah. Ustaz lama sangat ya di Mesir, Al-Azhar. Sampai 16 tahun. Sama tua dengan Sunyanir. Masya Allah. Azim. Iskandaria, kalau masa zaman Ana saya duduk dulu pergi ziarah Syekh Ibrahim Al-Ba'atani. Masa itulah berkenalan dengan beliau. Masya Allah.
Ustaz Ustaz Nazrul, Ya, di dalam ilmu ni saya yang lemah, yang kerdil ini, saya suka perkongsian ilmu itu bukan sekadar hanya ilmu, Ustaz, tetapi kita kena menyentuh perasaan, kerana di dalam menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan hamba yang sekadar hamba kitab ataupun hamba buku ataupun hamba mazhar. Kita adalah hamba yang hakikat. Bila Ustaz sebut pasal ayah, saya sebenarnya tak boleh sebut ayah, sebab kalau saya tulis dekat Facebook saya pun mungkin ada yang mengikuti, saya akan sebut nama panggilan ayah saya juga. Maknanya walaupun orang panggil bapa ke, panggil ni ke, saya akan tulis ayah. Ustaz, kita sama-sama sudah kehilangan ayah yang mendidik kita. Setiap orang mempunyai ayah. Dan hari ini banyak orang mengata tentang ayah mereka. Ada yang mengutuk ayah mereka. Tetapi sepatutnya seorang anak berbangga dengan kehadiran ayah. Sebab kehadiran seorang ayah tak mampu menggantikan ayah kandung kita. Semoga ayah Ustaz Nazrul ditempatkan bersama dengan orang-orang yang soleh, di sisi orang-orang yang baik. Ustaz sebut tadi, anak yang hebat mesti lahir daripada seorang ayah yang hebat. Maka mudah-mudahan ayah kita semua berada di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu bila orang tanya saya, Ustaz Ahmad, macam mana Ustaz boleh jadi macam ni? Sedangkan saya tinggal dekat Taman Keramat. Kalau Ustazah dengan Ustaz nak tahu, Taman Keramat ni ada satu tempat yang orang panggil dia macam black area lah. Dipanggil Flat Columbia. Tempat di situ, apa masalah, apa generasi ada, maknanya apa masalah sosial ada. Tapi bila orang tanya, macam mana Ustaz boleh jadi macam ni, saya akan cakap, saya ada seorang ayah. Kerana ayah saya membimbing saya jadi macam ni. Jadi kita doakan ayah Ustaz Nazrul ditempatkan di sisi orang yang soleh, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada semua yang hadir yang perkongsian ilmu di sini, kita bukan hanya sembang, walaupun kita sebut sembang santai, tapi mudah-mudahan ada penyucian jiwa, penyucian rohani yang datang daripada hati-hati yang jernih, yang bersih, yang suci, lagi murni insya-Allah. Baik, saya nak kepada Ustazah Asma, topik kita pada malam ini, ni sebenarnya kita bawa audience, kita bawa tetap penonton dengar secara secara bersahaja pada permulaan, tetapi poin yang sebenarnya di sini untuk Ustazah Asma menyentuh kepada didik anak mengikut zaman. Hari ini ada orang, di sini ada dua yang saya boleh kata. Ada yang terlampau mengambil mudah. Ia mengatakan anak dia ni ikut cara saya lah. Maknanya kalau saya nak suruh dia berdancing ke, berdansa ke, dia nak menari ke, ataupun minta maaf cakap, dihantar ke tempat swimming pool dengan anak perempuan mendedahkan aurat masih kecil lagi, dengan memakai pakaian tak senonoh itu, pakaian mandi. Kemudian anak remaja ataupun anak kecil dibiarkan menyanyi di khalayak ramai, ataupun supaya supaya perasaan dia mendatangkan rasa seronok bila orang memujinya, maka dia tidak ambil peduli tentang anaknya. Yang penting
anak dia terkenal, anak dia ni, tapi tak melihat kepada apa yang dia nak serahkan, apa yang dia nak berikan kepada anaknya. Yang kedua pula, seperti mana sebenarnya Ustaz Nazrul tadi telah sentuh. Kecil-kecil lagi dah pakaikan dia jubah, serban, selendang. Padahal budak tu baru umur 7 tahun. Sedangkan budak-budak tu namanya budak. Dia nak lompat ke, dia nak gembira ke, dia nak menjerit ke, tidak. Dia nak anak dia kalau boleh pakai serban dia seaman. Kalau boleh pakai tongkat lagi. La haula wala quwwata billah. Ini gambaran. Hari ni ada orang begitu. Ada pula yang maknya dah pakai kepurdah. Umur 7 tahun. Umur 10 tahun dah pakai purdah. Maknanya belum balik lagi lah. Kalau di Hadramaut, Ustazah, kalau di Hadramaut memang purdah tu adalah pakaian wanita muslimah di sana. Memang kalau tak pakai purdah tu satu keaiban bagi orang Hadramaut lah, orang Yaman. Tapi kita di Malaysia, huruf kita lain. Tapi hari ni anaknya kecil lagi dah pakai semua tutup hitam. Padahal umur budak tu baru 7 tahun. Ini contohnya. Adakah ini dinamakan bersangatan ataupun keras? Sebab saya teringat, saya pun baru-baru ni pernah saya buat santai dengan Da'i Anas dan PU Izzat. Kami ceritakan contoh ada seorang ustaz, dia kata ada anak tu bawa kepada seorang ustaz, baby. Yang ustaz ni pula dia bawa anak dia untuk tunjukkan kepada anak murid dia. Datang pergi rumah anak muridnya. Jadi masa dalam datang rumah tu, masa tu anak dia belum keluar lagi, anak yang dah besar. Ustaz ni baru dapat anak. Jadi anak yang anak muridnya cakap apa? Ustaz, dalam rumah saya ni tak ada TV. Saya tak nak TV masuk dalam rumah saya. Saya tak nak TV rumah. Jadi bila baby tu dibawa dekat anak muridnya, jadi anak muridnya pandang comelnya, datang anak dia sendiri keluar. Anak dia yang boleh mungkin umur 9 tahun ke. Jadi dia pun kata kepada anaknya, anak, ni muka anak ustaz ni macam siapa? Lepas tu budak ni pun tengok. Tahu. Agak-agak ustaz dengan ustazah semua dah baca dah. Orang Melayu kata apa? Mesti muka sebelah ibu ke sebelah ayah kan? Tapi tahu Ustaz Nurul, dia keluar, dia kata muka dia macam Ninja Turtle. Soalannya, macam mana anak tu boleh tahu Ninja Turtle sedangkan bapaknya tak bagi TV? Jadi Ustazah Asma dipersilakan jawab. Betulkah statement ataupun perhalusi statement didiklah anak mengikut sesuai zamannya? Okey. Subhanallah, alhamdulillah. Soalan yang baik dan juga soalan itu juga telah dikupas sebenarnya secara tak langsung oleh Ustaz Ahmad Syahdan sendiri. Allahu Akbar. Ada orang dia faham perkataan didiklah anakmu sesuai zamannya. Seperti mana yang saya dah kongsikan pada jawapan pertama, bagi saya pula, saya memahami bila pesanan supaya didik anak mengikut zaman ini apa cabaran dia, jadi didiklah mengikut cabaran tersebut. Ini zamannya orang mengutamakan dunia, orang mengejar kemasyhuran dengan cara yang salah, orang mengejar kedudukan, penghargaan manusia, orang yang banyak diberi pentirafan itu dikira hebat dan sebagainya. Bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita supaya memahami tujuan hidup adalah untuk memperhambakan diri kepada Allah. Bagaimana anak-anak kita nak faham bahawasanya redha Allah itu adalah matlamat ataupun tujuan. Dunia ini sementara dan sebagainya. Itulah di antara cabaran kita dalam mendidik, dan ilmu yang perlu sesuai dengan zaman sekarang. Sebab apa? Kita berhadapan dengan fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat. Kita ada dua lah, kalau kita nak bagikan dua kumpulan ilmu. Yang pertama, ilmu sawabit, iaitu ilmu yang tetap, tidak boleh berubah, tak akan berubah sampai kiamat. Ia melibatkan ilmu apa? Ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak dan sebagainya. Maksudnya zaman berubah moden macam mana pun, keluarlah apa teknologi pun,
tiga ilmu ini perlu jelas dalam pendidikan anak-anak, tidak akan berubah. Cara makan ikut sunnah Nabi takkan berubah. Cara tidur ikut sunnah Nabi, cara berjalan ikut sunnah Nabi, cara bercakap ikut sunnah Nabi, tidak akan berubah. Itu akhlak. Dari sudut ibadah macam mana pun tidak akan berubah. Dari sudut akidah pun sama. Jadi ini ilmu yang perlu diperjelaskan. Perlu jelas ibu ayah beri kepada anak, tidak boleh berubah walaupun zaman laju bagaimanapun. Namun di sana ada ilmu yang berubah. Yang kita sebut mutaghayyirat ataupun ilmu-ilmu yang fleksibel. Ia berkaitan dengan ilmu alat. Contohnya sekarang untuk belajar menuntut ilmu, alat-alat yang sedang kita gunakan sekarang dengan teknologi. Kita berada di tempat yang berbeza, tetapi kita boleh berada umpama dalam satu majlis. Di hadapan kita kosong, depan saya kosong. Tapi bersama kita lebih kurang dalam 1,600, 1,700 orang bersama. Kita manfaatkan teknologi. Kita tidak boleh nak mengasingkan anak-anak kita daripada teknologi hari ini. Yang kita boleh bagi adalah bagaimana mereka boleh menguruskan teknologi. Jadi izinkan saya nak berkongsi pengalaman, Masya Allah. Sebab macam Ustaz Ahmad Syahdan sebut, kita nak ilmu malam ini bukan ilmu kitab saja tetapi ilmu rasa, Masya Allah. Tadi bila Ustaz sebut tentang ayah, saya pun memang menangis Ustaz. Ayah saya telah pun pergi, telah pun meninggal dunia pada 2 tahun yang lepas, bulan Ramadan, Jumaat malam 10 Ramadan, subhanallah. Permergian yang sangat indah, saya kira mudah-mudahan ayah-ayah kita dikurniakan husnul khatimah. Baiklah, kita tahu Nabi SAW adalah role model terbaik. Nabi Muhammad SAW ada seorang lelaki, seorang ayah. Dan Nabi Muhammad menjadi contoh bukan hanya kepada kaum lelaki ataupun anak lelaki, tetapi juga kepada anak-anak perempuan untuk mencontohi akhlak. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita tahu pendidikan yang paling berkesan adalah pendidikan dalam bentuk apa yang dilihat berbanding apa yang didengar. Dan saya sendiri membesar dengan apa yang saya lihat ayah saya. Macam pagi tadi kan, suami saya jadi saksi. Selepas subuh, selepas solat, apa semua kan. Saya keluar, saya cakap apa? Sebab betapa besarnya peranan akhlak seorang ayah, seorang ibu, begitu membekas dalam ingatan seorang anak, Masya Allah. Dan saya berterima kasih kepada suami saya. Dia tidak berkecil hati kalau saya selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan ayah saya. Bukanlah suami tak pernah cakap, janganlah buat perbandingan dia dengan ayah saya ke, janganlah asyik sebut pasal ayah, tidak. Bahkan saya perhatikan suami saya, bila saya cerita pasal ayah, dia akan dengar dan dia akan cuba untuk menjadi seorang ayah yang mana jadi bayangan dalam kehidupan saya. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya kan selalu tertanya-tanya pada diri sendiri. Dan saya minta ibu ayah yang ada pada malam ini tertanya-tanya. Setelah kita mati, apakah gambaran ataupun memori yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita? Adakah anak-anak kita akan memikirkan ataupun mengingati yang baik-baik? Adakah anak-anak kita akan sebut akhlak-akhlak kita yang baik ataupun akhlak-akhlak kita yang buruk? Adakah anak-anak kita akan menjadikan kita contoh yang baik dalam hidup ataupun contoh yang tidak boleh diikuti? Allahu Akbar. Saya sangat terasa bila Ustaz Nazrul Nasir menyebutkan tentang anak-anak yang yatim itu adalah anak-anak yang bukan tidak ada ibu ayah. Bukannya ibu ayahnya meninggal dunia, tapi ibu ayahnya sangat sibuk sehingga tidak memberikan perhatian kepada anak-anak. Saya mula terasa, ya Allah, sekarang saya masih berada di sini dengan suami, kami masih berada di pejabat, anak-anak 7 orang berada di rumah bersama dengan pengasuh tu dia datang tolong jaga, nanti kami balik, dia akan balik rumah dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, selalu juga orang bertanya kepada saya, Ustazah, macam mana Ustazah sekeluarga, Ustazah dibesarkan dan sebagainya. Ibu saya seorang cikgu sains, dia mengajar fizik, guru fizik lah kan. Tapi orang panggil dia Ustazah fizik sebab pakaian dia seperti Ustazah. Dia pakai jubah dan tudung bulat seperti mana yang saya pakai.
Adik-beradik saya 7 orang perempuan pun sama. Walaupun mak saya bukanlah pengajian Islam, ini bukanlah saya nak cerita membanggakan diri. Tetapi bagaimana anak-anak boleh kekal walaupun ada adik-beradik saya doktor dan sebagainya. Kami kekal istiqamah dengan pakaian yang sedia ada. Kerana ibu kami begitu istiqamah. Sangat istiqamah. Subhanallah. Dan ibu kami tegas tentang bab pakaian anak-anak sampai sekarang dia memantau. Walaupun anak-anak semua dah berkahwin. Sentiasa memantau. Bahkan kalau sekarang saya ada ceramah menggunakan tudung yang tidak sesuai warna, dia akan tegur, dia akan telefon. Asma, mak tak berkenan lah pakai warna tu sekian-sekian. Kenapa ada pakai jubah tu sekian-sekian? Subhanallah, Allahu Akbar. Maksudnya pendidikan seorang ibu tidak pernah berhenti. Dia berakhir sehinggalah hayat yang terakhir. Subhanallah. Kadang-kadang ibu saya masih lagi menegur itu, menegur ini, memberi peringatan tentang peranan saya sebagai isteri, sebagai ibu. Dia bimbang kesibukan saya tak menyalahkan tugas. Masya Allah, Allahu Akbar. Bagaimana ayah saya memberi bekas yang begitu besar. Kalau saya boleh cerita sikit, sebab nak bagi semangat ni kepada ibu ayah sekalian. Ayah saya bukan belajar tinggi, Ustaz. Belajar sekadar darjah 6. Tetapi dia menjadi contoh kepada saya dan adik-beradik saya 10 orang. Dia sangat mencintai ilmu. Hadir majlis ilmu, subhanallah. Dan mereka, ibu ayah kami mendidik kami mencintai majlis ilmu sejak daripada kandungan. Maksudnya start daripada anak pertama lahir tu, kami sentiasa dibawa oleh ibu ayah hampir saya katakan tanpa gagal. Setiap hari Jumaat pagi kalau kami di Terengganu mesti hadir majlis ilmu Tuan Guru Haji Abdul Hadi Haji Awang di Rusila. Saya masih ingat mak saya punya gigih sebab kita tahu di Rusila tu orang akan datang ribu. Bawa kereta, dalam kereta ada buai. Maksudnya saya ingat setiap anak yang lahir, kalau 6 orang, 7 orang, 8 orang, masa baby tu mesti dibawa juga pergi dengan kuliah. Ayah saya sangat gigih menuliskan nota, kemudian balik menghafal dan sebagainya. Kemudian ibu mendiamkan anak, adik-adik sampai anak 10. Kami 10 orang akan disumbat dalam satu kereta walaupun padat untuk hadir ke majlis ilmu. Dan bukan majlis ilmu untuk Guru Haji Abdul Hadi saja. Macam-macam majlis ilmu. Malam, kalau ada musim-musimnya, tengah malam, anak dihampar tidur di atas padang. Walaupun mak kata tak apa, tidurlah kamu ngantuk, penat sekolah. Tapi mereka berdua, ibu dan ayah, sentiasa angkut dan heret kami untuk pergi menuntut ilmu. Sekarang pun mak saya kadang telefon, Asma, bawa tak anak-anak pergi dengar ilmu, bawa tak pergi majlis ilmu. Itu bentuk pendidikan seorang ibu ayah 20 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas, Masya Allah. Sebab nak melahirkan anak-anak yang cintakan ilmu, subhanallah. Ayah saya akhirnya, walaupun bukan ada pendidikan formal, ustaz, tapi dia juga dipanggil sebagai ustaz. Dia mengajar di masjid, di surau. Ayah saya ada himpunan kitab tafsir yang begitu banyak, tekun belajar bahasa Arab. Dia menghafal hadis Nabi lebih banyak daripada saya. Dia menghafal ayat Al-Quran, surah-surah yang banyak daripada saya. Allahu Akbar. Dan saya biasa melihat ayah tidur pukul 2, pukul 3 pagi. Bila tanya, kenapa ayah? Esok ada kuliah subuh. Tapi kenapa ayah beria sangat? Ni kuliah subuh kan sekejap. Ayah selalu cakap, Asma, kadang-kadang Allah tidak izinkan pun apa yang ayah baca malam ini untuk disebut pagi esok. Tetapi ilmu adalah sesuatu yang tidak pernah rugi untuk kita tekuni, untuk kita hafal dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ayah saya seorang yang tekun belajar, suka menyampaikan ilmu. Saya, apa yang ada pada saya, hasil daripada didikan ayah. Yang sangat mencintai ilmu dan akan telefon saya. Asma, esok tajuk ceramah apa? Ayah saya akan bantu study, kemudian telefon berjam-jam untuk bagi nota, untuk bagi ayat, untuk suruh saya hafal itu, hafal ini, ceritakan sirah-sirah Nabi. Itulah ketekunan seorang ayah. Dan yang terakhir, tuan-tuan, puan-puan sekalian, Masya Allah, semoga anak-anak kita mendapat pendidikan yang pertama adalah daripada diri kita sendiri. Dan kita adalah cerminan kepada, anak-anak adalah cerminan kita. Kalau hari ini kita tengok anak kita solat lambat, sebenarnya kita juga solat lambat. Kalau hari ini kita lihat anak kita kasar, sebenarnya kita juga kasar.
Hari ini kalau anak kita tidak menyahut panggilan kita, kita juga tidak menyahut panggilan Allah, ataupun mungkin akhlak kita dengan suami kurang baik dan sebagainya. Jadi sebagai ibu dan ayah, subhanallah, apabila kita melihat apa-apa keburukan terhadap anak, antara cara pendidikan hari ini yang sangat penting, macam Ustaz Syahdan sebut, apa yang anak suka, pakai pakaian yang tak elok dan sebagainya. Ibarat begini, kita tanam satu pokok. Kalau pokok itu baru ditanam, mudah tak Ustaz Syahdan, Ustaz Ahmad, kita nak cabut? Kalau baru ditanam, mudah. Tapi kalau pokok itu dah 2 tahun contohnya, dah 2 tahun ditanam, boleh tak dengan tangan saja kita nak cabut? Susah. Kita mungkin kena sodok ataupun kita kena guna jentolak dan sebagainya. Pokok tu dah besar, akar dah berakar. Peringatan, dan mungkin ini sayanglah sebab masa kita depan ni nak dengar Ustaz Nazrul kan. Kalau ini kira kesimpulan pun dah okey dah Ustaz. Ustaz Nazrul, sabar Ustaz. Subhanallah, minta maaf. Jadi panjang pula. Jadi, wahai ibu ayah sekalian, kalau ada keburukan tentang anak-anak kita, ada akhlak yang buruk ke, ataupun anak kita cakap benda yang tak elok, daripada sekolah, tiba-tiba keluar perkataan yang pelik, yang tak elok didengar, tolong cabutnya dengan segera. Umpama seperti pokok tadi, kalau baru saja ditanam, baru saja anak kita terpengaruh benda yang tak elok, kita terus cabut, panggil dia dan tegur. Apa yang kamu cakap, sekian-sekian, apa yang kamu faham dia, terus tegur, subhanallah. Jangan sekali-kali kita ibu ayah memandang mudah, kita kata, alah budak-budak biasalah, dia orang tu ikut kawan-kawan, alah budak lagi, apa salahnya. Janganlah ambil serius sangat. Sebab kalau kita biarkan berlalu berbulan-bulan, bertahun, 2 tahun, akhirnya kejahatan dan keburukan akhlak itu jadi berakar. Masa tu kita nak cabut, sangat sukar. Anak kita sakit dan kita juga sakit. Samalah seperti pakaian tadi, dah biasakan anak kita pakaian tidak sopan dan sebagainya. Maka dibimbangi bila dia balik, barulah kita nak bertegas. Kamu dah balik, tak boleh pakai legging ni, kamu dah balik sekian-sekian. Ketika itu sangat sukar, nak dicabut, nak ditanam perasaan malu, nak dicabut perasaan tak malu memakai pakaian dedah aurat dan sebagainya. Allahu Akbar, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya perkongsian kita pada malam ini kira lebih kepada pengumuman pula. Maknanya tajuk umum untuk pendidikan anak-anak. Tapi kalau kita nak detail, dia mungkin ada school parenting, ini semua ada. Macam Al-Fadhil Ustaz Nazrul sebut tadi, 7 tahun bermula daripada kanak-kanak tadi, lepas tu 7, 14, 21, kita Allahumma sholli ajar adab kepadanya. Sebelum tadi 7 pertama? 7 pertama kita main dengan dia. Lain pun. Yang kedua kita tak macam tadilah. Apa yang tadi 7 bermain, 7 yang kedua ajar adab macam Ustazah sebut tadi. Sebab tu kita lihat di dalam kaedah Islam ada sebut tarbiyah fi sighar kan nakshi fil hajar wa tarbiyah fil kibar kan nakshi fil ma. Itu apa kata pentarbiyahan semasa masih kecil seperti kita mengukir sesuatu di batu. Mudah kan? Macam itulah Ustazah bagi tadi perumpamaan. Kalau dia masih kecil memang mudah. Kita tegur dia, kita marah dia senang. Tapi bila dia dah besar, macam kita nak bentuk dekat air. Boleh tak kita bentuk di air? Maka itu kata ulama. Dan apa yang tadi Ustazah kongsikan sangat bermakna untuk luahan seorang ibu kepada ibu bapa yang lain untuk mengikut ataupun mencontohi bagaimana cara orang-orang tua kita pernah mendidik dan mengajar. Sekarang ini kita nak pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Nazrul tentang penterbiahan juga Ustaz. Kita lihat Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Nabi SAW. Ini berkaitan dengan akhir zaman. Kita pun tak tahu pun wujud berapa lagi baki umur dunia. Ustazah pun sebut tadi fitnah akhir zaman. Baik, kita nak tengok pula
bagaimana pentarbiyahan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan ancaman, ujian dugaan yang akan ditanggung ataupun ditemui oleh ibu bapa zaman sekarang. Yang contoh yang saya boleh kongsi sama-sama, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang bilakah tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi SAW kata salah satu di antara tandanya iaitu seorang hamba akan melahirkan tuannya. Di sini apa yang Al-Fakir pernah belajar dengan seorang ulama daripada Yaman, Al-Mufakkir Islami, Dr. Al-Habib Abu Bakar Ali Al-Masyhur Al-Adni, di dalam ilmunya fiqhut tahawulat, iaitu fiqh transformasi zaman, dia mengatakan ini di antara tanda seorang anak akan jadi bos kepada ibu bapanya. Seorang anak akan melawan ibu bapanya. Degil. Hari ini kita sebut degil lah. Degil, tak nak dengar cakap, berantu. Semuanya diletak. Hatta kadang-kadang sebut anaknya peleset lah, anaknya. Na'udzubillah min zalik. Saya pernah duduk dalam satu lift yang mana anak sebelah dengar mak dia cakap maknanya dia cakap kotor pada anaknya, sedangkan anaknya baru umur budak kecil lagi, mana masih belajar pasti lagi lah sekolah tadika, tapi keluar mulut ibunya cakap begitu. Sekarang ni kita lihat itu pentarbiyahan anak, pentarbiyahan ibu bapa yang salah pada anak. Baik, yang di antaranya juga apa yang Nabi sebut ni terbalik, dia jadi bos. Kenapa dia jadi bos? Yang saya belajar iaitu anak pentarbiyahan mak bapak yang dulu dengan pentarbiyahan yang zaman sekarang tak sama. Maka dia akan menjadi berlawan. Minta maaf cakap ustaz, ustazah, para asatidah, contohnya di Malaysia. Dulu kita dididik oleh mak bapak kita lepas semayang tahlil. Lepas semayang wirid lepas semayang. Betul tak Ustaz Nazrul? Kita diajak untuk baca wirid lepas semayang. Tapi hari ni anak kita silap bulan dihantar sekolah tahfiz ke, bukan sekolah tu salah, tapi konsep sekolah tu. Diajar wirid lepas semayang tak ada. Kalau bawa pergi tahlil arwah, kata tahlil arwah pun tak ada. Ini bukan ada. Sedangkan kita dulu diajar oleh mak bapak kita pergi tahlil arwah, pergi kenduri kendara, pergi majlis marhaban berzanji. Tapi hari ini sudah terbalik. Jadi bagaimanakah, ada tak tips-tips yang Ustaz boleh kongsikan bagaimana Islam nak mengacu kepada anak-anak ini acuan yang betul, yang benar, mengikut negara ataupun mengikut pentarbiyahan di tempat tersebut ataupun kita sebut sebagai hari ini uruf. Tafadhal masykuran wa diurah. Pada Fadil Ustaz. Ustaz dan Ustazah, apa ni yang mengikuti kita pada malam ni dah tambah 1,900. Masya Allah. Itu nur kedua-duanya insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz Ahmad Syahdan, juga kepada Fadilah Ustazah Asma dan juga suaminya. Kenaan dengan tarbiyah anak ini mengikut kepada zaman. Dan ini sering disebutkan oleh para guru kami, khususnya Maulana Syekh Ali Jum'ah Allah Ta'ala, Maulana Syekh Yusri Allah Ta'ala, Maulana Syekh Ahmad Mamdouh. Ini antara guru-guru saya yang sering memberikan perhatian terhadap perkara penting ini. Saya pernah sebut kepada guru saya Syekh Ahmad Mamdouh, ahli majlis fatwa Mesir, pada beliau yang saya nak hantar anak saya pada waktu tersebut umurnya 3 tahun. Nak pergi ke sekolah yang belajar tahfiz pada waktu tersebut, umurnya 3 tahun. Jadi apa yang guru saya lakukan pada waktu tersebut, dia marah saya semua. Dia kata kepada saya, Muhammad, jangan kamu matikan masa kecil anak. Jangan kamu matikan masa hidup, masa muda, masa kecilnya. Yang sepatutnya dia gembira, sepatutnya dia diberikan perhatian, sepatutnya dia duduk dengan kamu, diberikan kasih sayang. Betapa kamu nak pisahkan dia, disibukkan dia dengan perkara yang bukan pada zaman, bukan pada waktunya, pada waktu kita tersebut. Lalu kalau kita lihat balik kepada sistem pendidikan yang telah disusun, hatta di peringkat
Kementerian Pendidikan Malaysia yang bermula pada pelajar-pelajar pada darjah 1 sehingga darjah 6 biasanya akan duduk berdekatan dengan rumah ibu bapaknya. Maksudnya mereka akan berulang alik rumah ibu ayah. Dan pada umur tingkatan 1, 13 tahun sampailah pada umurnya 19 tahun ataupun 17 tahun, 18 tahun mereka boleh berada di sekolah yang ada asrama. Karena itu waktunya. Karena itu zamannya. Dan kalau kita bercanggah dengan perkara tersebut, kita seolah-olah telah meletakkan anak kita tadi pada kedudukan yang baik. Pada hakikatnya kita ingin meletakkan anak kita tadi pada kedudukan yang baik dengan harapan kita. Tapi hakikatnya yang kita inginkan adalah keinginan kita, bukan keinginan yang telah disebutkan oleh para a'immah, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjukkan oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka sesuai dengan zaman mereka. Itu hadirin yang dirahmati Allah, anak-anak kita ini adalah cerminannya kita. Siapa anak kita, itulah kita. Sya'a au aba, kita nak ataupun kita tidak mahu. Itu adalah hakikat yang patut kita terima. Kerana itu orang akan tengok kepada anak kita tadi seolah-olah dia melihatnya kita, kerana dia adalah cerminnya kita. Kata Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, kata beliau, kalau saya melihat anak saya degil, kalau saya melihat isteri saya degil, kalau saya melihat binatang yang tunggangan yang saya naiki tadi degil, khimar yang saya naiki, keldai yang saya naiki tadi tidak mau menuruti apa yang saya inginkan, yang saya tunjukkan, maka saya akan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana yang salah itu saya, bukan kepada mereka. Ini adalah panduan yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Lawaqih Al-Anwar Al-Qudsiyah ila Uhudi Al-Muhammadiyah. Dalam kitab tersebut diberikan panduan yang besar yang beliau menukilkan kalam Imam Ibnu Uyainah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa beliau melihat kepada dirinya terlebih dahulu sebelum menyalahkan anak-anak. Maksudnya ketika anaknya melakukan kesilapan, istrinya melakukan kesilapan, hatta binatang tunggangannya. Maksudnya kalau kita sekarang ni kalau naik kereta, tiba-tiba kereta kita buat masalah dengan kita istighfar dulu. Karena yang salahnya kita, bukan kereta kita. Ini tidak kita tepuk steering dulu. Kita keluar, kemudian kita akan buka dulu bonet depannya dan tengok saja. Kita macam itulah biasanya orang buat. Selalunya kalau kita rosak, kita akan buka bonet dan kita tengok dan kemudian kita tolong. Karena kita bukan pomen kan. Jadi yang kita lakukan biasanya begitu dan kita katakan ini apa ni, siapa yang pakai kereta ni tak buang minyak dan sebagainya. Tapi yang dilakukan oleh para imam, para awliya, mereka akan memandang kesilapan tadi kepada iman. Kata Imam Ibnu Uyainah, ketika aku beristighfar kepada Allah dengan makna istighfar yang benar, bukan hanya istighfar astagfirullah diri. Karena para ulama mengatakan bahawa istighfar ataupun taubatu al-munafiqin bilisanihim, ada taubatnya orang munafik tadi adalah dengan lisannya mereka, iaitu hanya mengucapkan astagfirullah tanpa hadir dalam perasaan hati mereka nadam, sedih, menyesal dengan dosa mereka. Karena itu hakikat daripada istighfar tersebut, pokoknya dia menghadirkan perasaan nadam daripada dosa yang dia lakukan dan sebagainya, maka pada waktu tersebut Allah Ta'ala memperbaiki ahwal keluarga. Maka itu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hakikatnya apa yang berlaku dalam keluarga yang sebagainya tadi adalah dilihat kepada Tuhan. Karena rosaknya kepala kereta api tadi, kalau kata tergelincir kepala, maka akan seluruh di belakang kerabatnya akan tergelincir. Jadi begitu sunnahnya. Jadi kalau kata yang di belakang gelincir, yang di depannya betul, itu mungkin ada dua keadaan. Itu para anbiya alaihi wassalatu wassalam diuji oleh Allah Ta'ala. Kita ni ada dua jenis anak. Yang pertama, anak yang memberi nikmat kepada ibu ayahnya. Yang kedua, anak yang memberikan ujian kepada ibu. Dan kedua-duanya kalau dipandang oleh ahli sufi adalah nikmat Allah Ta'ala. Itu Sayyidina Nuh alaihi salam, ketika anaknya menolak untuk bersama dengannya di dalam bahtera. Apa yang disebut oleh Nabi Nuh? Walaupun dia tahu anaknya menentang, walaupun dia tahu istrinya menentang, tapi yang disebutkan olehnya bahawa ini adalah min ahli, ya Rabb. Ini adalah keluargaku, ya Allah. Ini adalah sifatnya anbiya alaihi wassalam. Karena itu ibu ayah tidak boleh kalau anak kita ada yang agak sedikit tergelincir daripada jalan yang sepatutnya, tidak sepatutnya bagi si ayah dan si ibu tadi terus membuang anak tersebut daripada doa. Karena itu yang paling utama sekali yang untuk mendidik anak ini adalah doanya ibu. Karena doa mereka adalah yang paling utama. Dan
seperti yang Ustaz Ahmad Syahdan sebutkan tadi, ayah kita dah semua kita tiga-tiga orang, Fadilah Ustazah Asma, Ustaz Syahdan, Ustaz Ahmad Syahdan, kita ketiga-tiganya adalah orang-orang yang telah diangkat salah satu daripada pintu kita kepada Allah Subhanahu. Itu ayah kita. Dan kalau kita semua melihat dan kita fikir sekarang ni, saya tahu Ustazah juga fikir yang sama, suami Ustazah juga fikir yang sama, Ustaz Ahmad Syahdan juga fikir yang sama, kerana kita ada anak. Semua yang punya anak-anak, kita akan fikir apa yang kita nak didik kepada anak kita pada masa akan. Kita heran macam mana yang ayah kita, ibu kita fikir untuk mendidik kita pada waktu kita dahulu, waktu kita dibesarkan, sehingga kita jadi apa yang kita jadi sekarang. Saya fikir sampai sekarang, apa yang ayah saya fikir? Saya rejak hilang. Ibu saya sudi rumah. Tapi dalam otak saya ni, saya fikir apa yang dia fikir. Sehingga adik-beradik saya ni, alhamdulillah semuanya berjaya. Nah, semuanya keluar daripada universiti. Semuanya 3 orang ke Al-Azhar Al-Syarif. Masya-Allah. Yang lain semuanya alhamdulillah. Cuma saya terfikir dalam otak fikiran saya ni, apa yang ayah saya lakukan, amalan apa yang dia buat, sehingga anak-anaknya diberikan panduan oleh Allah. Alhamdulillah tidak ada seorang yang tergelincir setakat ini. Akidahnya benar, Asy'ariyah Maturidiyah, suluknya alhamdulillah, kemudian ibadahnya mengikut kepada apa yang telah ditunjukkan oleh madrasahnya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan ini adalah perkara yang kadang-kadang saya sendiri bimbang, walaupun kita ini guru, mengajar anak-anak murid, saya tak pasti nanti anak saya adakah saya mampu untuk didik seperti mana ayah saya telah mendidik yang telah kita dapat pada waktu sekarang. Itu hadirin semua, ibu ayah kita jangan kita tinggalkan, jangan kita abaikan mereka, jangan kita anggap bahawa mereka ini orang-orang yang kecil, walaupun mereka bukan kerjanya besar. Ayah saya tidak pernah mengajar di masjid, ayah saya tidak pernah masuk dalam YouTube terangkan ilmu kepada masyarakat. Tapi yang dia tinggalkan adalah sahamnya yang besar. Anak-anaknya bercakap, anak-anaknya memberikan panduan kepada masyarakat, kalaulah masyarakat mengambil kami ini sebagai panduan. Dan hakikatnya bila saya lihat balik, saya terjumpa dalam kitab Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu. Kata Imam Sya'rani ini sangat memberi kesan dalam hati saya. Kata Imam Sya'rani, saya selalu berdoa kepada Allah. Saya selalu mengharapkan anak saya Abdul Rahman, anaknya Abdul Rahman menjadi ulama seperti beliau. Tetapi apa yang telah Allah Ta'ala berikan sebalik, anak saya Abdul Rahman tidak minat langsung dengan ilmu. Ini anak saya pun, anak Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, Syekhul Islam, Arif Billah, ini alim kabir, wali Allah Ta'ala yang masyhur, sehingga digelar Syekhul Islam oleh golongan jin, bukan hanya manusia. Jin juga bertemu dengan beliau, bertanya soalan yang pelbagai, sehingga ditulis kitab yang masyhur, ini Kashfu Hijabir Ran fi As'ilatil Jan, yakni menjawab soalan-soalan jin, hampir 80 soalan jin yang datang jin tadi dalam bentuk anjing, bertanya soalan, dibawa digonggongnya dengan surat, dalam tu ada 80 soalan daripada jin, dan jin anjing bercakap dengan Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Pun begitu, beliau rasa sedih kerana anaknya tidak menjadi seperti beliau. Tapi pada satu malam, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, saya bangun tahajud, saya mengangkat tangan, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya serahkan anak saya kepada penjagaanmu, ya Allah. Saya serahkan anak saya menjadi seperti mana yang kamu inginkan, ya Allah, yang didoakan oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani. Dan apa yang berlaku? Pada paginya, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, anak saya melihat terus memegang kitab-kitab agama, menuntut ilmu, pergi mencari majlis-majlis ilmu, dan kemudian sehingga dia belajar dan menjadi salah seorang ulama pada zaman. Cik, tuanya, anaknya menjadi setelah mana si ayah tadi menyerahkan urusannya kepada Allah. Berbeza dengan kita sekarang, karena kita mengatur anak kita lebih daripada kita menyerahkan aturan tadi kepada Allah. Saya bukan menyuruh untuk kita ini mengabaikan tawakal, mengabaikan ikhtiar, tidak. Tetapi kadang-kadang kita melebihi perasaan kita, mengatakan bahawa kita yang telah menyusun anak kita, bukan Allah yang menyusun anak kita.
Kalau tu anak kita degil. Kalau tu anak kita tidak menjadi kebanggaan bagi umat. Kalau tu anak-anak kita kadang-kadang menjadi kerisauan bagi hati-hati kita. Tapi apa yang ditunjukkan oleh para a'immah, mereka menyerahkan anak-anak mereka tadi kepada Allah. Mereka meletakkan anak-anak mereka tadi, didoakan moga menjadi kebanggaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikatnya itulah kejayaan yang sebenar. Dan ini kejayaan ibu ayah kita sebenarnya. Yang mereka ini orang biasa, tetapi saya katakan bahawa mereka mampu untuk mendidik generasi yang luar biasa. Maka mereka lah rahsianya. Mereka lah yang patut kita jadikan sebagai role model pada waktu sekarang. Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi dibandingkan dengan ayahnya Sultan Murad, Sayyidina Ayyubi lebih terkenal. Dibandingkan dengan ibunya, Sayyidina Ayyubi lebih terkenal. Sayyidina Al-Imam Syafi'i dibandingkan dengan ibu dan ayahnya, beliau lebih terkenal. Dan ini adalah sunnah yang telah Allah Ta'ala tunjukkan, tapi tidak seorang pun di kalangan mereka melupakan ibu ayah. Karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan setelah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi mengatakan, adakah kamu ingin mengetahui dosa yang paling besar? Maka Nabi mengatakan yang pertama asyirku billah, yang kedua Nabi mengatakan uququl walidain, yang kedua adalah uququl walidain. Selepas syirku billah, selepas syirik kepada Allah adalah menderhaka kepada ibu dan ayah, diletakkan pada tempat yang kedua. Dan hadirin semua, saya minta izin untuk tambah sedikit, minta izin kepada Ustazah Asma, minta izin kepada Ustaz Ahmad Syahadat untuk tambah sedikit saja. Yang saya pernah mendengar ataupun membaca sebuah kisah yang telah disebutkan oleh para ulama, antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Syahdan rahimahullah ta'ala, tentang kisah seorang lelaki yang mana beliau bersama dengan isterinya sering menghasut beliau untuk membunuh ayah mertua. Anak ayah terlalu tua dan anaknya tak mampu nak jaga lagi, sehingga si anak sendiri tadi, si menantunya tadi sanggup menghasut suaminya untuk membunuh ayahnya. Suami pada mulanya tolak, tidak mau, kata ini ayah saya. Tapi akhirnya dipujuk dan akhirnya termakan pujukan. Dan satu hari dia bawa ayahnya yang tua tadi pergi ke satu tempat. Dan ayah tadi menangis-nangis dan kemudian mengerayu kepada anak, jangan kamu buat yang tidak baik kepada aku, wahai anak. Tapi anaknya kata, saya minta maaf ya. Saya tak mampu lagi nak jaga ayah, kata. Jadi hari ini saya terpaksa untuk bunuh ayah. Tuan-tuan boleh bayang macam mana perkataan tadi boleh keluar daripada seorang anak kepada si ayah. Maka si ayah tadi kata, kalau kamu nak bunuh juga saya, dah selepas dipujuk tidak makan, maka si ayah tadi kata, wahai anakku, kalau kamu nak bunuh juga saya pesan kepada kamu untuk bawa saya pergi ke satu. Maka bila dibawa ke tempat yang ditunjukkan oleh si ayah, maka si anak tadi tanya, kenapa ayah suruh saya bawa datang ke sini untuk dibunuh, bukan di tempat yang tadi? Maka kata si ayah, karena di tempat inilah saya bunuh ayah saya. Ajib, rupanya kama tadi nutuda, seperti mana yang kamu buat, begitulah nanti kamu akan dibalas balik. Kalau kita tengok anak kita degil, tak dengar cakap kita balik kena tengok balik kepada diri kita, bagaimana sikap kita dengan ibu, bagaimana sikap kita dengan ayah kita. Untuk istighfar itu penting, yang disebutkan oleh Sayyidina Imam Ibn Qayyim. Kalau isteri kita tidak mau dengar cakap kita, begitu jugalah kita tengok apa yang paling hampir dengan diri. Kalau murid kita tidak mau dengar cakap kita, kemungkinan kita sendiri sedang menderhaka kepada guru kita. Maka karena itu perlu bagi seorang yang mendidik umat, seorang yang melihat dengan pandangan tersebut, mereka akan sering dalam hati mereka ni koreksi diri, tidak akan memandang kepada orang lain. Si anak kalau ada perasaan ini, maka anak tadi akan jadi. Kalau si suami kalau ada perasaan ini, maka si suami tadi akan jadi suami. Isteri kalau ada perasaan ini, isteri tadi akan jadi isteri. Anak kita kalau kita dengan ibu kita ada perasaan ini, kita akan jadi anak yang baik kepada ibu. Maka para tuhan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang paling utama bagi kita pada waktu sekarang adalah kita sering berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak saya ini penyejuk mata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling utama. Karena bila dia menjadi penyejuk mata kepada Nabi, akan jadi penyejuk mata kepada kita. Dan ini akan diridai oleh Allah. Berbeza kalau kita minta, ya Allah jadikan dia diredai oleh saya, karena kemungkinan redha daripada kita, orang lain mungkin tidak redha, karena mungkin orang lain dia hanya berlakon di depan kita dengan kebaikan, di depan orang lain dia buat jahat. Tapi kalau kita minta, ya Allah jadikan dia kebanggaan Rasulullah, bermakna dia akan menjadi kebanggaan semua umat, akan terus kasih kepada. Karena itu kita mohon kepada Allah Ta'ala moga dijadikan anak-anak kita anak-anak yang dibanggakan oleh Rasulullah. Yang
menjadi keredaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan kepada ibu ayah kita, moga-moga mereka diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Mereka mendidik kita semua, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kalau tak sampai pukul 11 tak berhenti, tapi dah tengok pukul 11 kena berhenti juga. Jadi perkongsian yang sangat bermakna di antara semua para panelis, termasuk pasangan Salah Asma bersama Fadil Ustaz. Kita kalau nak berkongsi ilmu lagi ataupun ni mungkin mengambil masa lagi. Jadi saya selaku moderator pada malam ini minta maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam program ini, khususnya saya yang mengendali program pada malam ini. Mungkin sebab bila saya sebut tentang program santai ini, kita nak membawa kepada kejiwaan dan kerohanian serta perasaan, maka Allah izinkan perkara itu berlaku. Saya rasa ramai juga yang mengikuti program pada malam ini tersentuh jiwa dan perasaan. Saya teringat seorang ulama, itu guru saya yang membimbing saya, Al-Habib Al-Allamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibni Syekh Abu Bakar bin Salim Hafizahullah Ta'ala. Beliau pernah mengatakan kepada saya, beliau mengatakan Al-Islam wa zawq. Islam itu adalah zawq. Maknanya Islam itu adalah kalau dalam hadis yang lain kita dengar Rasulullah sebut zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ini zikir yang bagus untuk diamalkan. 3 kali pagi, 3 kali petang, bagus diamalkan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang muwazabah, siapa yang selalu membaca raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, aku redha Allah sebagai Tuhanku, agama Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi. Kata Nabi SAW, berhak Allah Subhanahu Wa Taala meredainya, berhak Allah dan Rasul meredainya. Jadi daripada hadis itulah mungkin guru saya Habib Umar mengatakan kepada kami dan juga kepada orang yang belajar dengan beliau semasa itu, Al-Islam huwa zawq. Islam itu adalah rasa. Maka apa rasa? Bukan rasa durian, ni sebut durian ni musim durian, bukan rasa makanan tokmiyah, orang Mesir, makanan ini makanan maknawi. Jadi alhamdulillah malam ni kita ucapkan tahniah, summa tahniah kepada Al-Fadil suami Ustazah lupa nama. Fazli dan juga Ustazah Asma, juga Al-Fadil Ustaz Nazrul yang telah menyerikan program ini zahir dan batin. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mencukupkan segalanya dan mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita lakukan. Khusus kepada para penonton yang mengikuti program ini, alhamdulillah kalau dilihat dalam Facebook ARG, dalam tempoh PKP ataupun tempoh kuarantin ini, kita semua dalam rumah, pengajian ilmu pun tak banyak lagi, baru sikit-sikit. Saya pun dekat masjid lagi ni. Saya minta izin orang masjid. Saya buat di Masjid Al-Mustaqim, Ampang. Lepas tadi kuliah maghrib. Walhasil, saya mengatakan kepada semua yang hadir, yang mengikuti, sokonglah, bantulah program-program agama yang yang diletakkan di dalam internet ataupun online. Ustazah pun ada buat juga, Ustaz Nazrul pun ada. Jadi bantu mereka. Mereka juga ialah orang yang berkongsi ilmu, mengambil masa yang panjang untuk menyerikan kehidupan kita semua, bagi nasihat seperti minum air.
Walaupun kami tak minum air lagi. Ustaz Nazrul tak nampak minum air, Ustazah tak nampak minum air. Sekali-sekala nanti kita buat program ada air kopi lagi. Baru tak ngantuk. Jadi alhamdulillah, cuma saya ingin kepada audience, kalau ada nampak apa ni nombor bank tertera tu, campak-campakkanlah apa-apa yang ada dalam poket anda untuk membantu para pendakwah yang telah disajikan dalam program ARG lebih kurang 6, 7 lebih kurang banyaklah program-program sembang begini yang telah kita jalankan. Di antaranya bersama kita Habib Najmuddin, Ustaz Syekh Abu Zaki Singapura, Ustaz Maulana Lutfi, Dr. Asmadi, Dr. Khafid Soroni, semua kita buat pada yang sebelum-sebelumnya. Jadi malam ni kita diserikan dengan Al-Fadilah Ustazah serta suami dan juga Al-Fadil Ustaz Nazrul. Dan sedikit maklumat, konsultan Nur Muhibin Consultant mengadakan satu program yang kita membawa kepada orang ramai, tajuknya Back to the Roots to be the real hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Facebook telah terterakan. Jadi insya-Allah saya pun insya-Allah nak melamar ustazah dan suami untuk buat sama kita di hotel Janda Baik Pahang. Kalau boleh ada satu masa nanti ustazah letakkan waktu ustazah dengan suami, boleh kita buat, dan Ustaz Nazrul juga boleh buat juga. Kita buat 3 hari 2 malam di hotel. Jadi sana tu lagi boleh mendekatkan diri kita dengan pasangan suami isteri, dengan family, insya-Allah. Pada program kita yang pertama, insya-Allah pada 14 hingga 16 Ogos bersama kita 2 ilmuwan, iaitu Habib Najmuddin Al-Khairat dengan Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati. Itu yang pertama. Yang kedua pada 28 hingga 30 Ogos, iaitu bersama kita Da'i Anas. Ni muda-muda pula lah. Da'i Anas dan Da'i Ustazah Hidayu. InsyaAllah. Kita Nur Muhibin konsultan, Nur Qalbi konsultan menjemput sekiranya Ustazah dan suami serta Ustaz untuk menyambut pelawaan dan lamaran daripada kami. Ini orang Melayu kata pandai punya cilok. Jadi insya-Allah saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya yang lemah. Minta maaf Ustazah, suami, Ustaz Nazrul, minta maaf kalau ada kekurangan dan kelemahan yang ada pada sesi perkongsian kita pada malam ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, tapi saya duduk dekat KL, tak tahu, tak ada sumur. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur dan sesi yang lain, diberikan panjang umur, kita bertemu lagi insya-Allah. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dan suami serta Fadil Ustaz, kita tunggu sekejap, jangan keluar dulu daripada ni. Ada pihak pengurusan ingin bertemu dengan kita insya-Allah. Hadza billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih kepada sahabat-sahabat di IG di atas kehadiran. Subhanallah, selamat malam. Mudah-mudahan malam ini malam yang barakah. Kita sama-sama berusaha untuk bangun awal qiyamul lail, tahajud dan sebagainya. Saya doakan insya-Allah kita menjadi anak yang soleh-solehah buat ibu ayah kita, dan juga kita boleh melahirkan, membentuk anak-anak yang soleh-solehah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih daripada saya, daripada suami. Mohon maaf salah dan silap. Berjumpa lagi esok insya-Allah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejap ada boleh. Minta maaf saya bercakap tu sebab kita live juga di IG. Oh ya ke? Masya-Allah. Jadi itu yang
ada volunteer di IG, dia tak dapat lihat ni, jadi dia nampak kami je tapi dia tetap dengar suara Ustaz. Oh, Ustaz masya-Allah. dengar sebab kita buat 2 mic tapi dia tak nampak muka, dia nampak kami berdua saja. Masya-Allah. Ustaz Nazrul macam mana? Senyum Ustaz. Terima kasih banyak. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Langsung terus. Terima kasih Ustaz. Seronok dengar Ustaz. Jangan tak Banyak terima. dapat. Saya ni orang biasa saja. Kejap ya. Lepas ni kita cuba buat mungkin kuliah berkala ke, InsyaAllah. ada habisan kitab ke, insya-Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita boleh manfaatkan follower-follower kan. InsyaAllah. Lebih mengenali Ustaz dan juga ni dapat ilmu yang mendalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik. Ustazah pun terima kasih kerana menyerikan TV Al-Hijrah. Tiap-tiap Ramadan saya dengar Ustazah. Saya tak payah dengar Ustaz. Lebih baik dengar. Baik. Ustaz Nik,